Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi syarrihi fid dharain amin. Babun fil iqrari huwa luwatan al-itsbatu wa syar'an ikhbaru syahsi bihaqqin alaihi wa yusamma i'tirafan yakhidhu bi qawlin mukallafin mukhtarin fala yakhidhu bi qawlin sabiyyin wa majnunin wa mukrahin bi haqqin alal iqrari bi andribah liukira imma mukrahun ala sidqi ka andribah liyasduqa fi qadiyatin uttuhima fiha fasihu halat darbi wa ba'dahu ala iskalin qawiyyin fihi siyaman in ulima annahum la yarfa'una ad-darba illa bi akhadtuh mathalan. Jadi bab ini menjelaskan tentang pengakuan atau yang dikatakan dengan ikrar. Jadi ikrar di sini menurut bahasa ialah menetapkan, sedangkan menurut syara ialah mengabarkannya seseorang dengan hak kepada dirinya sendiri. Maka dengan lafaz ikrar di sini mengecualikan pada lafaz dakwah dan syahadah. Apa yang dikatakan dakwah di sini dakwah ialah menginformasikannya seorang terhadap suatu hak yang dimiliki dirinya kepada tanggungan orang lain. Sedangkan yang dikatakan syahadah di sini ialah juga dikecualikan. Apa yang dikatakan syahadah ialah pengakuannya seseorang yang menginformasikan tentang haknya orang lain yang mana dimiliki tanggungan orang lain juga. Jadi pada lafaz dakwah dan syahadah di sini ialah dikecualikan, maka tidak masuk kepada bab ikrar. Dan di sini juga lafaz ikrar di sini juga bisa dikatakan dengan i'tiraf. Jadi boleh dua, bisa mengatakan ikrar atau i'tiraf. Jadi yu'akhidu bi qawlin mukallafin mukhtarin. Jadi syarat-syarat orang yang mengaku di sini ialah ada dua. Yang pertama itu mukallaf sesuai yang dijelaskan di dalam kitab hasyiahnya, yaitu kitabnya Talibin, ialah bahwa yang dikatakan mukallaf ini ialah sudah sampai usia baligh, baik itu dengan gelang mani atau dengan haid. Dan juga syarat yang kedua ialah harus muhtarij. Artinya di sini ialah punya inisiatif sendiri untuk mengaku, bukan karena paksaan. Jadi fala yu'akhidu bi qawlin sabiyyin wa majnunin mukrahin bi haqqin al-iqrar bi andribah liqira. Jadi katanya di sini ialah pengakuannya bayi, baik itu mendapat izin dari walinya, itu tetap tidak diperbolehkan melakukan pengakuan. Dan juga pengakuannya majnun, orang gila, itu juga tidak dapat dikatakan pengakuan, tidak sah pengakuannya. Dan juga di sini kebalikannya mukhtar, yaitu ialah mukrah, ialah dia tidak punya inisiatif sendiri, namun dia ini karena paksaan. Jadi pada lafaz mukrah di sini ialah memiliki ada dua lah, yaitu paksaan dengan hak atau paksaan tanpa hak. Sedangkan paksaan tanpa hak di sini ialah tidak diperbolehkan. Contohnya seperti ini: ketika ada orang yang dituduh mengambil sesuatu, sedangkan orang yang dituduh itu ialah dipaksa untuk mengaku atas perkara yang dituduh itu, maka itunya tidak sah. Maka pengakuannya itu tidak sah. Pengakuan orang yang dituduh itu tidak sah. Sedangkan mukrihin bihaqqin itu ialah sah. Karena mengapa kok bisa sah? Sepertinya contohnya ialah ketika ada orang yang dituduh, namun dia dipaksa untuk berkata jujur dengan apa yang dituduh, maka itu dianggap sah. Karena mengapa? Karena sebenarnya pengakuan bihaq di sini ialah sebenarnya bukan paksaan, karena hakikat paksaan ini ialah menyudutkan pada satu pilihan saja. Sedangkan pengakuan dengan hak di sini ialah tidak menyudutkan pada satu pilihan saja, maka diperbolehkan dengan pengakuan dengan satu hak. Jadi seperti itu. Fasihu halat darbi wa ba'dahu ala iskalin qawiyyin fihi. Dengan maka ketika memukulnya, dengan pengakuan dengan hak di sini, ketika memukulnya dan setelah memukulnya itu ialah diperbolehkan memukul si orang yang dituduh untuk berkata benar, untuk berkata jujur, itu diperbolehkan, baik sesudahnya atau pada ketika itu diperbolehkan memukul. Dengan adanya kemuskilan yang kuat, tentang hukumnya, maka diperbolehkan.
Terutama di sini diperbolehkan apabila orang yang dituduh itu ialah menyangka, mempunyai sangkaan bahwa mereka si penuduh tidak akan berhenti mukul kecuali yang dituduh itu mengatakan lafaz akhadtuh, mengatakan saya yang mengambil, maka itu juga diperbolehkan, itu seumpamanya. Ya, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.